Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, maka pada hari ini anda bersama-sama dengan saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli. Saya bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Selangor dalam kaunselor anda Didik TV KPM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita nak bercerita tentang bahagia hingga ke akhir. Baik tuan-tuan dan puan, apabila kita bercerita tentang kebahagiaan, tentang kehidupan, kita kena sedar realiti kehidupan kita apabila hidup kita ini mempunyai perubahan fasa hidup. Perubahan fasa hidup tu bagaimana? Tuan-tuan dan puan, setiap apa yang berlaku di dunia ini ada prosesnya. Saya nak datangkan satu cerita ataupun satu contoh ayat Quran yang mana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentukkan dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah itu adalah sebaik-baik pencipta. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak bercerita tentang fasa perubahan hidup ini. Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam surah Ar-Rum ayat ke-54, yang mana maksudnya Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Selepas berkeadaan lemah itu, dia menjadikan kamu kuat. Setelah itu, dia menjadikan kamu lemah pula serta tua dan beruban. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah jua yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat fasa perubahan kehidupan manusia ini, sejak daripada dalam kandungan lagi, tuan-tuan dan puan, kan Allah dah tunjuk dah bagaimana penciptaan manusia. Selepas lahirnya manusia ke bumi, Allah tunjukkan juga tuan-tuan dan puan fasa perubahan kehidupan manusia itu. Bermula daripada lemah, kemudian kuat tuan-tuan dan puan. Waktu kuat itu waktu bila? Waktu kita sekarang inilah, kan. Mungkin anak-anak sekolah rendah, mungkin anak-anak sekolah menengah, mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang sedang menonton sekarang ini. Kita sekarang ini berada di fasa kuat. Dan ingat tuan-tuan dan puan, kita tidak akan kuat selama-lamanya. Tak akan kuat selama-lamanya. Sebab ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada antara kita yang cuba untuk menidakkan penuaan itu, kan, dengan menggunakan macam-macam produk, dengan cucuk sana, cucuk sini dan sebagainya. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan, inilah sunnatullah, perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar sunnatullah, tetapi disebut dalam Al-Quran bahawa satu hari nanti manusia akan tua, lemah dan beruban. Jadi kita janganlah rasa takut untuk apabila rambut kita ni dah beruban, kan. Kadang-kadang kita tengok ada selai uban, beruban dah rambut aku. Tuan-tuan dan puan, itu perkara biasa. Kalau tak beruban, itu yang luar biasa, tuan-tuan dan puan, kerana Allah sendiri dah menyebut dalam Al-Quran, waktu fasa yang terakhir ialah lemah dan beruban. Dan selepas itu, tuan-tuan dan puan, apa berlaku pada kita? Wallahu a'lam. Mungkin Allah akan bagi usia bonus, kan, lebih daripada usia seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut, kan, umur umatku ni antara umur akulah lebih kurang, kan. Nabi wafat umur berapa? Sekitar 63 tahun. Kalau lebih daripada itu, maka bonuslah buat kita. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila kita bercerita tentang kehidupan, ingat akan berlakunya fasa perubahan. Dan tuan-tuan dan puan, apabila kita berlakunya fasa perubahan dalam hidup ini, satu perkara yang kita kena ingat, apabila kita hidup di dunia, akhir sekali kita akan mati. Kerana setiap yang hidup itu akan menemui mati, tuan-tuan dan puan. Kita kena ingat tu, kita kena ingat. Kita tak boleh nak elak. Baik tuan-tuan dan puan, kalau kita ikut logik akal, kan, kehidupan manusia ini bermula daripada bayi.
lemah tuan-tuan dan puan. Kemudian naik pula kanak-kanak. Lepas kanak-kanak dia dah mula jadi remaja. Bila dah remaja dia dah jadi dewasa. Bila dah jadi dewasa dia jadi lebih kuat sedikit. Kemudian satu ketika dia akan menurun semula, kan? Waktu itu kita akan bersifat seperti kekanak-kanakan balik, kan? Mungkin ada antara kita pada waktu itu dah pun orang kata apa, tak larat, nak pergi tandas susah sampai terpaksa memakai lampin pakai buang, dan akhirnya kita mati. Ada pula tuan-tuan dan puan tak sempat tua. Kanak-kanak, kan, daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian dewasa kuat sikit, akhirnya mati tak sampai tua tuan-tuan dan puan. Kemudian bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian mati. Ada juga tuan-tuan dan puan bayi, kanak-kanak, remaja mati. Ada juga tuan-tuan dan puan bayi, kanak-kanak mati. Ada juga bayi akhirnya mati. Ingat tuan-tuan dan puan, itu adalah sunnatullah, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Cuma Allah tak kata kita mati lepas tua nanti. Macam saya sebut tadi, kan, mungkin sampai satu ketika tak sempat tua tuan-tuan dan puan, kita akan mati. Kita kena redha atas setiap pemergian, setiap perkara yang berlaku, kerana itu sunnatullah. Hidup pasti mati. Dan tuan-tuan dan puan, antara syarat untuk kita masuk ke syurga ialah kita kena mati. Tak ada orang hidup terus masuk ke syurga, tak ada tuan-tuan dan puan. Syarat untuk masuk syurga mesti mati. Nak tak nak, suka tak suka, kita kena terima hakikat bahawa satu hari nanti kita akan mati. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan, apabila kita bercerita tentang fasa perubahan, dia berkait dengan dua perkara. Yang pertama, kekuatan fizikal. Yang kedua, kekuatan emosi. Murid-murid sekalian, antara kekuatan fizikal dan kekuatan emosi, mana yang lebih penting? Kalau tanya saya, jawapan saya ialah kekuatan emosi. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kekuatan fizikal itu memang sudah sunnatullah. Yang kuat, yang lemah, kuat kemudian lemah balik. Tetapi kekuatan emosi, dia tidak kira apa sahaja tuan-tuan dan puan, kekuatan emosi itu akan memberi kesan kepada fizikal kita. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat, sebelum ni saya ada berkongsi berkenaan dengan stres, depression, anxiety dan macam-macam lagi. Saya bercerita tentang hal itu. Tuan-tuan dan puan, ada antara kita yang nampak macam sihat dari segi tubuh badan, dari segi rupa bentuk muka, handsome dan sebagainya, kita nampak yes, dia sihat. Tetapi mungkin dari kekuatan emosi, dari kekuatan psikologi, dia ada stres, dia ada anxiety, ada depression dan macam-macam lagi. Kalau boleh kita katakan, mungkin nampak ganas sikit ataupun nampak keras kita sebut tentang nama ini, tapi saya nak sebut juga, iaitu penyakit gila tuan-tuan dan puan. Sebab itu kalau kita lihat, kan, antara kekuatan emosi dengan kekuatan fizikal, mana yang perlu kita jaga, dah tentu yang paling penting ialah kekuatan emosi. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Emosi itulah yang akan membentuk kepribadian kita. Sebab itu kalau kita lihat, kan, ada orang yang badannya tegap, hebat dan sebagainya, tetapi dia ada sakit-sakit mental yang lain yang tak nampak dari pandangan mata. Jadi tuan-tuan puan, di samping kita menjaga fizikal kita dengan makan makanan yang sihat, dengan senaman dan sebagainya, jangan lupa untuk kita beri kekuatan kepada emosi kita, spiritual kita, kekuatan dalaman kita. Dengan cara bagaimana? Dengan kita hidup dalam keadaan hidup yang sihat, kan, bersama dengan keluarga, happy, jangan stres, anxiety, kurangkan perkara-perkara yang mungkin boleh merosakkan emosi kita dan macam-macam lagi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, bila emosi terjaga, fizikal kita juga akan terjaga. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dikasihi sekalian, kalau saya tanyalah, kan, apa antara masalah terbesar kepada kehidupan kita? Apa masalah terbesar kepada kehidupan kita? Tuan-tuan dan puan, mungkin ada antara kita yang akan menjawab, antaranya ialah anak. Anak ni juga boleh menjadi kebahagiaan buat kita. Dalam pada masa yang sama, anak juga boleh memberi masalah kepada kita, tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harta, duit, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita rasa happy, kita rasa bahagia, tapi kita tak ada duit, kan. Nak membesarkan anak-anak pun rasa susah. Sampaikan orang Korea, tuan-tuan dan puan,
dia terpaksa melimitkan anak-anak mereka. Sebab apa? Sebab mereka dah kira dah kos untuk membesarkan anak-anak itu sampai berjuta-juta, kan, sampai berjuta-juta ringgit. Sebab itu mereka terpaksa melimitkan anak mereka supaya mereka dapat hidup dengan bahagia. Nampak tak tuan-tuan? Yang kedua adalah duit. Yang ketiga, bagi mereka yang dah berkahwin ataupun yang tak berkahwin pun tuan-tuan, pasangan itulah yang mungkin memberi masalah kepada kita. Kan kadang-kadang kita rasa bahagia, kadang-kadang kita rasa gembira, tapi kadang-kadang dalam pada masa yang sama kita juga akan rasa suami, isteri, pasangan, pakwa, makwa itu sebagai beban juga buat kita. Kan tuan-tuan dan puan, sebab itu saya katakan tiga perkara ini kita cuba jaga baik-baik tuan-tuan dan puan. Ada juga yang bercerita kan, semalam dia pergi sekolah sebagai seorang penceramah yang dihormati. Berceramah di hadapan ratusan, mungkin ribuan pelajar. Hari ini dia datang ke sekolah sebagai ibu bapa yang mana anaknya bermasalah. Tuan-tuan dan puan, kita diuji dengan apa yang kita cakap. Kita diuji dengan apa yang kita buat. Ingat tuan-tuan dan puan, kalau kita bercerita tentang itu ini, jangan kita khawatir ataupun jangan kita nak menolak sunnatullah bahawa satu hari nanti kita akan diuji dengan apa yang kita cakap. Apabila kita diuji dengan perkara-perkara ini, anak, duit, pasangan, suami, isteri, kekasih dan sebagainya, satu perkara yang kita kena ingat iaitu sabaro ataupun sabar, S-A-B-A-R. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat ke-12, dan kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga dan persalinan dari sutera. Tuan-tuan dan puan, apabila kita mula bersabar, kita berdamai dengan takdir, insya-Allah Allah akan gantikan kehidupan kita itu dengan satu perkara yang kita tak terjangkau di akal, iaitu apa dia? Syurga. Dan paling menarik sekali tuan-tuan dan puan, kita berada dalam syurga dengan persalinan yang diperbuat daripada sutera. Saya sebut ke? Bukan. Cikgu-cikgu sebut ke? Bukan. Nabi sebut ke? Bukan. Tapi Allah sendiri yang sebut tuan-tuan dan puan. Para penonton sekalian, kadang-kadang kan kita tertanya-tanya, kan kita selalu mengeluh, saya ni dah banyak berkorban untuk suami, tapi suami tak faham. Saya ni dah banyak berkorban untuk isteri, tapi isteri tak faham. Saya dah banyak berkorban untuk anak, tapi anak-anak sendiri tak faham. Kita rasakan bahawa pengorbanan kita itu adalah merupakan satu perkara yang sia-sia tuan-tuan dan puan. Apa yang kita buat untuk keluarga, apa yang kita buat untuk anak-anak itu, kita rasakan bahawa mungkin itu adalah perkara yang sia-sia. Sebab apa? Sebab pengorbanan kita itu tidak dihargai oleh orang yang kita harapkan. Tuan-tuan dan puan, kita sekarang ini mengharapkan apa? Balasan daripada manusia. Sedangkan tuan-tuan dan puan, yang memberi ganjaran, memberi balasan atas pengorbanan kita itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan. Allah sendiri yang akan membalas segala kesabaran kita itu. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya manusia itu tidak memberi pengorbanan ataupun tidak menghargai pengorbanan, yakin dan pastilah bahawa Allah akan menerima ataupun Allah akan memberi balasan atas pengorbanan yang telah kita lakukan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan, kita sebagai manusia memang kita nak mengharapkan pujian daripada manusia, kan? Betul tak? Betul tak tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu kepada anak-anak kita, tapi anak-anak kita tak pernah ucap terima kasih, kita rasa marah, kan? Ayah dah bagi sesuatu, kau tak pernah pun cakap terima kasih, kan? Cuba cakap sikit terima kasih. Kadang-kadang kita buat baik dengan orang, orang tak hargai, orang tak cakap terima kasih. Kadang-kadang orang membuatkan kita sebagai musuh walaupun kita sudah cuba berbaik-baik dengan mereka. Tuan-tuan dan puan, memang itulah sifat manusia, kerana kita nak mengharapkan penghargaan daripada manusia. Kita dapat orang yang tak hargai, jadi kita rasa macam hidup aku ini sudah tidak bermakna, ataupun apa yang aku buat ini hanyalah sia-sia. Tuan-tuan dan puan, kita percayalah bahawa satu hari nanti Allah akan balas segala
pengorbanan yang telah kita lakukan. Allah nak bagi kita syurga, tuan-tuan dan puan. Allah nak bagi kita syurga. Nanti kan masa kita dalam syurga nanti, kita dah terbayangkan dah, walaupun hakikat dan realitinya kita tak dapat bayangkan bagaimana keadaan dalam syurga. Nanti masa kita dalam syurga nanti, kita akan bersyukur, kita akan ucap terima kasih banyak-banyak kepada Allah. Ya Allah, terima kasih sebab bagi aku ujian suami ni, ya Allah. Ya Allah, terima kasih sebab bagi aku ujian anak-anak, ya Allah. Ya Allah, terima kasih sebab bagi aku ujian menantu, ya Allah. Terima kasih bagi aku ujian keluarga, ya Allah. Sebab apa? Sebab dengan ujian itu Allah akan balas dengan syurga. Allah akan balas dengan syurga. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, segala persoalan kita semasa kita di dunia itu Allah akan balas ketika mana? Ketika di syurga. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Kita banyak persoalan di dunia ni yang kita tak dapat jawab. Kenapa aku diuji kan? Kenapa suami aku macam ni? Kenapa anak-anak aku macam ni? Kenapa boleh berlaku macam ni dan sebagainya? Allah akan jawab soalan itu ketika di mana? Ketika di syurga. Tuan-tuan dan puan, apabila kita nak bercerita tentang sabar ini, Allah sebut lebih daripada 90 kali tentang sabar dalam Al-Quran. 90 kali, tuan-tuan dan puan. Saya nak kongsi dengan puan sedikit lagi masa yang saya ada. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 96, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah bagi pahala sabar ini dengan lebih banyak berbanding apa yang telah kita kerjakan di dunia ni. Tuan-tuan dan puan, kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-Qasas ayat ke-54, mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Seterusnya Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, sesungguhnya orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Subhanallah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan, setiap perbuatan, setiap ibadah Allah dah tetapkan pahalanya. Katakan kita semayang berjemaah, Allah dah tetapkan 27 kali ganda. Tetapi apabila sebut tentang sabar, sabar ini tuan-tuan dan puan, pahalanya unlimited. Unlimited plan kan, tak ada batasan. Itu janji Allah. Allah sebut, saya dah baca tadi kan dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, sesungguhnya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, tuan-tuan dan puan, tanpa batas. Jadi tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita diuji di dunia ini, satu perkara yang kita kena ingat, kita kena sabar, dan dengan kesabaran itulah kita akan diberi syurga. Kalau kita nak tengok syurga ni tuan-tuan dan puan, nak masuk syurga, nak sedekah, mungkin kita tak ada duit kan? Nak apa lagi? Nak berjihad, mungkin kita tak mampu. Dengan sabar inilah tuan-tuan, sabar inilah yang akan memberi jalan untuk kita ke syurga. Seterusnya tuan-tuan dan puan, antara perkara ibadah yang Allah bagi ganjaran yang sangat banyak, iaitu puasa. Kerana apa? Kerana puasa berkait dengan sabar. Sebab itu kita jangan pelik. Kalau kita puasa 30 hari pada bulan Ramadan, tambah 6 pada bulan Syawal, 36 hari, bermaksud ibarat kita berpuasa selama berapa lama? Selama 1 tahun, tuan-tuan dan puan kan. Nampak tak bagaimana Allah bagi ganjaran? Bagaimana Allah bagi ganjaran orang yang buat sabar ini, Allah bagi ganjaran unlimited yang kita sendiri tak jangka, yang kita sendiri tak sangka. Tuan-tuan dan puan, sikit lagi saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan dan puan, kita nak beribadah, kita juga perlu bersabar. Tuan-tuan dan puan, kalau dia macam ni, kalau kita bercerita tentang ibadah, kita sebut tentang logik, memang tak logik tuan-tuan dan puan, memang tak logik. Tetapi kerana sabar itulah Allah akan beri ganjaran kepada kita. Tuan-tuan dan puan, Allah berfirman dalam surah Al-Hud ayat ke-11, kecuali orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang sangat besar. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, sebelum ni saya bercerita tentang marah, saya bercerita tentang bagaimana untuk kawal kemarahan, stres dan sebagainya. Hari ini kita bercerita tentang sabar, dan insya-Allah
Sabar, marah itu ada kait mengait. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita dapat menguatkan kesabaran kita, kerana Allah dah janji orang yang bersabar pahalanya unlimited. Saya kira setakat itu saja tuan-tuan dan puan. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan jumpa lagi. Teruskan bersama kami dalam kaunselor anda Didik TV KPM. InsyaAllah, stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan sekali impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.